Selamat pagi dan selamat kembali kepada channel saya. Saya Cikgu Daryl dan hari ini kita akan membuat sedikit perbincangan mengenai soalan pemahaman bahasa Inggeris UPSR kertas 1 bahagian A soalan 1 hingga 20. Soalan 1 hingga 20 ini biasanya adalah soalan objektif lah. Jadi sebelum itu saya nak anda baca arahan dengan jelas dahulu sebelum lihat video ini seterusnya. Pertama sekali, cikgu nak anda muat turun dahulu kertas soalan daripada link yang cikgu sediakan dekat sini. Klik pada link yang cikgu sediakan dalam deskripsi di bawah video ini. Kemudian anda download kertas tersebut, printkan dia dan siapkan semua soalan. Selepas anda siapkan semua soalan, barulah lihat semula video ini untuk penerangan dan perbincangan yang lebih lanjut. Di sinilah anda semasa mendengar video, sambil mendengar anda boleh sambil semak kertas soalan anda. Tanpa buang masa, mari kita lihat soalan pertama untuk hari ini. Tempat kosong, man happily helps the elderly to carry their heavy items. Seorang tempat kosong lelaki dengan gembiranya membantu warga-warga tua untuk mengangkat barangan berat mereka. Di sini, kemungkinan besar ada dua jawapan yang anda akan keliru, iaitu strong dengan helpful. Tapi kerana dalam ayat ini, fokusnya adalah lebih kepada yang di belakang, iaitu heavy items. Kalaulah seseorang itu tidak cukup kuat, walaupun dia suka membantu, macam manalah dia nak membantu untuk mengangkat barangan yang berat itu? Jadi, di sini jawapannya yang paling sesuai sebenarnya adalah strong, kerana hanya a strong man saja dapat mengangkat barangan yang berat. Number 2. Albert's house is tempat kosong to his school, so he walks to school every day. Rumah Albert adalah tempat kosong dengan sekolahnya, jadi dia berjalan ke sekolah setiap hari. A, far maksudnya jauh. B, near maksudnya dekat. C, across mengeberangi. D, between di tengah-tengah. Jadi mana satu jawapannya? Jawapannya adalah near. Rumah Albert adalah berdekatan dengan sekolahnya, jadi dia berjalan ke sekolah setiap hari. Logik ke tidak? Logik. Number 3. The man was tempat kosong coffee when he was assaulted by the robber. Kita lihat dulu ayat ini. Ayat ini dia menggunakan apa? Kalau kita sekarang kita lihat dia ada gunakan was assaulted. Jadi ada ed dekat sini. Ada lagi penggunaan was. Maksudnya ayat ini dia sudah berlaku. Maksudnya dia menggunakan past tense. Tapi kalau anda gunakan simple past, dia akan menjadi was drunk. Was drunk lain pula maksud dia. Was drunk adalah telah diminum. Macam mana lelaki itu boleh diminum oleh kopi, sedangkan dia yang patut sedang minum kopi? Apabila kita sedang mengebut tentang sedang minum kopi dan perkara itu sudah berlaku pada masa lampau, maka jawapannya adalah dalam bentuk past continuous. Continuous sama dengan ing. Maka mana satukah jawapan di sini ada ing? Jawapannya adalah D. The man was drinking coffee when he was assaulted by the robber. Number 4. Tempat kosong, the boy was hungry. He insisted to eat only after they found his dog. Tempat kosong, budak lelaki itu lapar. Dia berkeras untuk makan hanya selepas mereka sudah terjumpa anjingnya. Okay. Maksudnya dekat sini menggunakan perkataan walaupun. Walaupun budak itu lapar, dia berkeras untuk makan hanya selepas mereka terjumpa anjing dia. So the answer here is although. Although maksudnya walaupun. Even pun maksudnya walaupun. Tapi kalau kita gunakan even, mesti ada but di ayat kedua. Alright, tetapi bila kita gunakan although ini bermaksud walaupun. Tapi biasanya dalam bahasa Melayu kan kita gunakan walaupun. Walaupun diikuti oleh tetapi. Tapi dalam bahasa Inggeris, kalau kita gunakan walaupun, perkataan although ini, selepas ayat pertama dan koma, kamu tidak perlu lagi letak but. Okay, tak perlu lagi letak but. Anda hanya perlu letak although di depan dan selepas koma, terus tulis ayat kedua tanpa menggunakan perkataan but. So jawapan is A. Number 5.
He had done well in tempat kosong exam. Dia sudah membuat yang terbaik dalam tempat kosong exam. Dia, mestilah dia punya exam kan. A, her memang tak boleh sebab her merujuk kepada perempuan. Him memang tidak boleh sebab him adalah objek pronoun. Him sepatutnya di belakang sekali, di paling hujung ayat sekali. His, ini baru logik. Dia sudah habis semua exam dia. Okay, his exam. So answer is C. Tidak boleh gunakan he. He dia mesti di depan. Jadi kita gunakan his. Number 6. He seldom settles down and so he does not have money. As, okay, apa jawapan dia? Dia jarang menetap dan oleh itu dia tidak mempunyai banyak duit. Ibaratkan apa? Okay, A, penny wise and pound foolish. Apa maksud penny wise and pound foolish? Peribahasa ini bermaksud seseorang individu dia hanya menitik beratkan, dia hanya pentingkan duit yang kecil, tapi duit yang besar dia tidak pentingkan pula. Jadi adakah ini peribahasa dia? Anda dengar satu persatu. B, Rolling Stone gathers no moss. Kalau sesuatu batu itu selalu berguling, dia tidak berhenti di suatu tempat. Adakah batu itu sentiasa ada kulat di batunya, di badannya? Tiada kan, sebab dia selalu bergerak, dia selalu bergeser dengan permukaan tanah. Sebab itu dia susah mau dapat lumut ataupun kulat pada badannya. C, easy come easy go, senang datang senang pergi. D, no pain no gain, maksudnya kalau kamu tidak bekerja keras kamu tiadalah dapat keuntungan ataupun habuan dia. Jadi jawapan dekat sini paling sesuai adalah B, Rolling Stone gathers no moss. He, orang ini diibaratkan sebagai satu batu yang sedang berguling. Kalau kamu balik-balik berguling, macam mana nak dapat duit? Macam mana kamu nak kumpul duit sebab kamu selalu pindah sana sini? Alright, so answer is B. Number 7. Kamal and Amma are brothers. Ini ayat simple present sebab dia gunakan are. Dan bukti seterusnya adalah, kamu lihat ayat seterusnya, dia gunakan they, tempat kosong, their toys and play games together every evening. Kalau kita gunakan every, maksudnya simple present lah. Kalau simple present, kata kerja he, she, it mesti tambah s. They, we, are, you tiada s. So, nombor 7, they, sebab dia gunakan they kan, so they, we, are, you, kata kerja tiada s. Pilihlah yang tiada s punya. So, jawapan adalah D. Next, Kamal likes to play with a robot that belongs to Ammar. Number 8. Jadi apa jawapan dia? Dah sedang bercakap tentang robot, mestilah subjek pronoun mesti merujuk kepada robot. Robot ini dia adalah benda bukan manusia. Jadi anda tidak boleh pakai he dengan she. Anda hanya boleh pakai it. Okay, jawapan dia adalah C. It is a big and shiny robot, so he likes it very much. Amma, on the other hand, likes to play spinning top toy which belongs to Kamal. Sudah ada kepastian yang spinning top toy ini kepunyaan siapa? Kepunyaan Kamal. Jadi sesuatu benda bila ada kepastian kita gunakan the. Kalau tiada kepastian kita gunakan ataupun n. Alright, so jawapan sini adalah C. Sebab dia sudah pasti spinning top toy ini adalah siapa punya, iaitu Kamal punya. Number 10. Pilih perkataan yang berlawanan maksud dengan perkataan yang bergaris. Zainal is a talkative boy but his brother is. Zainal adalah seorang yang sangat mulut murai, sangat banyak cakap, tetapi abangnya adalah seorang yang pendiam lah. So which one is pendiam? Lazy maksudnya malas, wise maksudnya pandai, quiet maksudnya pendiam. Alright, patient dekat sini maksudnya sabar lah, bukan yang masuk pesakit. 11. Nombor 11, pilih ayat yang mempunyai tanda baca yang betul. Which one is the correct one? We have to bring watercolors, brushes and cut fruits for the art lesson. Okay, setakat ini A boleh diterima. B, we have to bring watercolors, brushes. Sebelum N tidak patut ada koma. Dan juga sebelum for, kenapa tiba-tiba koma? B memang salah lah. C, we have to bring watercolors, brushes. Ini koma tiada. Sebab ada pilihan dia tak letak koma. So C is out. D, we have to bring watercolors, brushes and cut fruits for the art lesson. Tiba-tiba dia letak tanda seru. Kenapa? Nak menjerit ke apa? Jadi jawapan dia adalah A.
Next, 12. This is Dr. Siva's family. This is, alright, so present form. They are in the garden. Dr. Siva is reading. Is reading. Ada is, ada ing. Present continuous. Dr. Siva is reading dia baca apa? Newspaper. So answer is D. Alright. 13. One of his daughters, salah satu seorang daripada anak perempuannya sedang mengayuh basikal, is riding a bicycle. Jadi salah seorang daripada perempuan dia, maksudnya subjek pronoun gunakan she. Okay, inilah anak perempuan dia. Jawapan dia adalah B, she. Alright. Another one, satu lagi, sedang mengiram. Mengiram apa? Yang ini, dia sedang mengiram apa? Mengiram daun, mengiram pokok, mengiram tumbuhan, mengiram akar. Yang logik adalah C lah, tumbuhan, plants. We cannot say leaf, buat apa kau nak mengiram daun? Okay, kalau pokok bukan ya besar sangat pokok tu. Kalau root, mana akar dia? Ikut logik lah, kita mesti lihat gambar. Alright. Number 15. Mrs. Siva is standing beside him and she what? Mr. Siva tengah buat apa? Tengah mengangkat. Take maksudnya mengambil. Picks maksudnya mengutip. Brings maksudnya membawa. Jadi A maksudnya mengangkat, carries. Dan seterusnya, nombor 16, sambungan daripada nombor 15. Mrs. Siva is standing beside him and she carries their youngest. While looking around at her, dia memandang sekeliling. Kalau memandang sekeliling, adakah jawapan dia A, daughters? Dia hanya melihat anak perempuan dia saja. Sedangkan dia dah melihat sekeliling, husband memang tidak mungkin. Family, betul ke tidak? Sebab family meliputi anak lelaki, anak perempuan, bayi yang dipegang dan juga suaminya. Jadi di sini jawapan yang paling sesuai adalah while looking around at her family, dan bukannya son. Alright, kita perlu jawab ikut logik. So, jawapan ini adalah C. Next, untuk soalan 17 sampai 20, biasanya saya sangat menggalakkan anak-anak murid saya untuk gariskan jawapan anda yang telah anda jumpa daripada teks. Nombor 17, mari kita tengok dahulu. Which animal below is not a reptile? Mana satukah haiwan di bawah bukan reptil? Dalam teks ini dia sudah ada menyatakan beberapa contoh haiwan reptil, iaitu lihat pada perenggan 1, baris kedua dan ketiga. Some examples of reptiles are crocodiles, snakes, iguanas and lizard. Okay, alligator adalah sejenis daripada crocodile. Iguana, okay, sudah nyatakan iguana, jadi D dengan C sudah keluar. Okay, sebab mereka memang reptil. Cobra adalah sejenis ular, jadi cobra pun keluar. So jawapan dia adalah frog, sebab frog adalah amphibian. Okay, amphibian. 18. How do you recognize a reptile? Bagaimana kamu dapat mengenali seseekor reptilia? All reptiles are cold-blooded. Okay, mereka berdarah sejuk. Okay, lepas itu they breathe through their lungs. Mereka bernafas menggunakan paru-paru mereka, dan mereka mempunyai kulit yang bersih. So which one is true? A, it is warm-blooded. Salah sudah, sebab dia sepatutnya cold-blooded. A keluar. B, it has hard shell and warm-blooded. Warm-blooded masih salah, sebab dia cold-blooded. B out. C, it is cold-blooded and has scaly skin. Cold-blooded betul, scaly skin okay pun ada. Jawapannya adalah C. Okay, macam itulah kita lihat soalan. 19. Why do you think the chameleon is called the masters of disguise? Alright, kita lihat jawapan perenggan terakhir. The chameleon, another type of reptile, is the master of disguise because it changes color very quickly to blend in with its surroundings. Dia bertukar warna sangat cepat untuk memastikan dia sama warna dengan sekeliling dia. So, answer here is it can change its color very quickly. 20. From the passage, we know that snakes have scaly skin. Betul? Betul, sebab reptiles kan ada scaly skin. Snakes adalah reptile. Jadi jawapan dia adalah D. Reptiles are warm-blooded animals. C. Salah, kerana semua reptilia adalah cold-blooded. All animals break off their tails when chased. Semua haiwan memutuskan ekor mereka apabila dikejar.
Tidak, hanya cicak saja. Okey, spesies cicak saja yang memutuskan ekor mereka. Alright. Chameleons are beautiful and colourful reptiles. Dalam sini dia tidak kata chameleons cantik, dia hanya kata chameleons boleh bertukar warna sangat cepat. Okey, dan chameleon bukannya berwarna-warni ya. Ingat. Okey. Jadi ada berapa soalan yang anda dapat betul? Boleh tolong komen dekat bawah komen dalam video cikgu sini. Jadi anda dapat berapa soalan betul? Jadi anda dapat berapa soalan betul? Bolehkah anda komen dalam ruangan komen di bawah video cikgu? Nyatakan, cikgu saya dapat berapa per 20. Okey? Dan seperti biasa kalau ada apa-apa soalan, tanyalah dalam ruangan komen di bawah video ini dan cikgu akan cuba jawablah kalau anda betul-betul ada soalan. Dan jangan lupa untuk like page cikgu di Facebook kalau anda ada Facebook, dan juga subscribe channel YouTube cikgu iaitu Cikgu Daryl. Dan jangan lupa selepas tekan butang subscribe, tepi loceng, tolonglah cikgu untuk onkan juga. So I will see you at the next video. Thanks for watching.